15 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan Imam, Imam Jemputan, Jawatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Pertama, saya ucap terima kasih atas jemputan dan tanya kepada tuan-tuan yang masih boleh datang. Sebenarnya yang datang ni dia bukan majoriti, dia minoriti. Tidak. Hak main masjid dengan yang tak main, hak mana orang? Hak yang tak main kan? Tak main. Baik, macam biasa, tapi saya nak terbalik sikit. Tuan-tuan balik sekali lagi pun ada kereta yang kena undur kan? Ada yang parking mundur, balik dia tak undur. Yang parking tak mundur, balik dia kena undur. Jadi saya nak undur mana ni? Ayat berkaitan puasa yang selalu dibaca adalah ayat 183, 184, 185, 186, 187. Kebanyakan cerita pasal puasa disebut muka surat 28. Ayat 183 sampai bawah 186, 187 muka surat sebelah. Kalau tuan-tuan rajin tengok handphone, tengok Quran lah. Saya ringkaskan sikit. 183 Allah tak beritahu bila puasa, cuma disebut Syahrul Ramadan, yang tu 185. Sebelum tu 183, ya ayyuhallazina amanu. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, kalau sebut amanu, sama ada Allah Ta'ala nak suruh sesuatu atau larang sesuatu. Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumusiyam. Sebelum tu kalau tuan-tuan tengok muka surat sebelah ayat 180, ada juga kutiba. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyah al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Baik, cuba tuan-tuan tengok. Disebut kutiba, makna dia furida, diwajibkan. Diwajibkan ke atas kamu orang yang beriman melaksanakan ibadat puasa. Ayat ni turun, puasa belum diwajibkan. Sebab wajib puasa pada ayat 185. 183 hanya sebut diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada mereka yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Nak puasa tak boleh lagi. Sebab apa nak puasa tak boleh? Allah nak sebut diwajibkan, difardukan kamu puasa. Seperti orang dulu-dulu puasa. Orang dulu ada puasa siang, ada puasa malam. Orang Yahudi ada puasa Ashura. Sepatutnya puasa Ashura hari itu diselamatkan Nabi Musa, tapi Yahudi dia meninggalkan puasa tersebut. Sebab itu peringkat awal, jangan puasa Ashura kecuali ambil 9. Ashura tu mana 10. Ambil 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Tapi hari ini rata-rata orang Yahudi dia tak puasa 10 Muharram, dia tak puasa.
Jadi tak mengapa kita puasa 10 Ashura, tapi kadang-kadang kita kacau buat Ashura. Ashura tu makna dia 10, Tasu'a maknanya 9, Samuna makna dia 8. Baik, kembali. Bila sebut diwajibkan berpuasa, dulu juga orang puasa, moga-moga kita bertakwa. Confirm akan dapat takwa kalau kita ikut cara. Cuma bulan Ramadan ni saya rasa semua setuju, bulan Ramadan ni belanja rumah lebih betul lah. Patutnya belanja rumah bulan ni lebih ke kurang? Sebab lepas subuh kita tak makan, jadi lebih dah buka puasa. Buka puasa ayam 1 jam puasa. Tak tahulah. Baik, kembali. Kenapa saya kata ayat ni hanya sebagai mukadimah puasa? Sebab Allah Ta'ala tak beritahu puasa bila. Disebut ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Orang yang rasa tak larat, dia rasa nak tanya, tu dia puasa berapa hari? Allah Ta'ala jawab, untuk orang yang puasa-puasa ni, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mereka yang nak puasa jadi tak larat diberi pilih. Orang-orang kaya diberi pilih puasa atau tak puasa, boleh pilih. Tapi dengar bagi habis, sekali lagi silap pula. Peringkat awal, puasa semua kena. Orang miskin tentunya puasa sebab makanan tak ada. Orang kaya boleh puasa, boleh tak puasa. Kalau tak puasa, bayar fidyah kepada orang yang miskin. Jadi selesai. Disebut sini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Mereka yang tak puasa bayar fidyah. Ayat ni, ayat dia masih kekal, tapi hukum dia telah diangkat. Ayat mana angkat? Ayat 184 ni ialah ayat 185 yang bunyi dia syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ayat tu tak suruh puasa lagi, cuma disebut bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. Allah telah buka sedikit ayat 1 surah Al-Qadri. Ramadan tak disebut, tapi disebut Allah Ta'ala turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Disebut dalam ayat 45 disebut bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Nampak ada cerita. Rupanya Lailatul Qadar tu bulan Ramadan. Baik, sambung ayat dia, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang nampak bulan dalam kandungan anak bulan, dia bukan bulan penuh. Bulan penuh Arab panggil badru, bulan kecil Arab panggil hilal. Siapa-siapa yang tengok anak bulan, tak tengok tapi orang beritahu kata besok puasa, dia wajib puasa. Siapa yang tengok atau tahu esok 1 Ramadan, dia wajib puasa. Dengan turun ayat ni, orang kaya dia tak boleh pilih lah untuk puasa atau untuk tak puasa. Dia kena puasa macam orang lain. Cuma disebut waman kana maridan. Hak mula atas tadi faman kana minkum. Hak bawah waman kana maridan. Orang yang sakit nak buat macam mana? Mereka kena ulang hari yang lain. Baik, itu hak yang asal. Bukan itu yang saya nak cakap, kita mudah balik-balik. Kalau tuan-tuan tengok balik sebelum cerita Ramadan, ada ayat 180, 181, 182. Yang ni Tuan Imam ingatlah ayat yang bunyi dia, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan. Kutiba makna wajib. Di sini kutiba makna dia wajib
sebelum Allah turunkan surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir surah An-Nisa. Kutiba diwajibkan. Hari ni tak diterjemah wajib dah. Bukan kutiba sini wajib, bahkan sunat. Sunat ni macam mana? Asal dia diwajibkan bagi kalangan kamu yang nak tidur malam. Sebab tidur ni kadang tidur terus, tidur jumpa dengan mati, kadang tidur buka mata lagi. Sunat nak tidur tulis wasiat letak bawah bantal. Soalan dia, wasiat nak bagi kat siapa? Kepada ibu dan ayah, juga abang, adik, kakak. Kita ni tuan-tuan, sebagai panduan Al-Quran saja, kalau kita ambil, kita tak akan faham. Hadis saja kalau kita ambil, kita tak akan boleh faham. Kita mesti tengok ijma', kita mesti tengok kias pada ulama. Rupa-rupanya ayat 180 ni memang asalnya ayat wasiat. Hukum wasiat wajib. Siapa tidak, siapa mati tak wasiat, dia berdosa. Ayat ni hukum dah diangkat. Ayat boleh baca lagi. Kalau tak wasiat, tak jadi dosa. Cuma kalau wasiat, bagus. Wasiat lagi kat siapa? Ayat yang asal dia wasiat kepada ibu, ayah, abang, adik, kakak. Tiba-tiba dengan turun ayat harta pusaka 11-276, wasiat dah tak boleh dah. Tak boleh kepada siapa? Tak boleh kepada mereka yang akan dapat harta pusaka sekiranya dibuat faraid. Maka rupanya wasiat ni untuk siapa? Kepada abang, adik, kakak kita. Sekiranya kita mati, kita ada anak lelaki-lelaki. Wasiat tidak sah kepada ayah, kepada mak. Ayah dengan mak kot mana pun dapat pusaka. Wasiat tidak sah kepada abang, adik, kakak kalau kita tidak ada anak lelaki-lelaki. Wasiat kepada cucu tidak sah kalau kita tidak ada anak lelaki-lelaki. Kalau ada anak perempuan, wasiat kepada anak lelaki-lelaki tak sah. Kalau mati anak kita yang lelaki, dia ada anak di bawah, wasiat kepada anak bawah tak sah. Kalau anak lelaki-lelaki ada seorang saja. Kalau ada dua orang jadi sah pula. Hasilnya apa dia? Kita dengar barangkali susah nak faham. Nak tunjuk kat kita, bulan puasa macam siang tadi, ayah makan minum tak dimakan haram, budak-budak boleh makan. Maghrib tadi dia jadi halal, tadi haram, ni jadi halal. Lepas tarawih lagi boleh makan lagi. Besok sebelum subuh boleh makan lagi. Bila dah subuh tak boleh lah. Rupanya makanan yang atas meja kita sekejap halal, sekejap haram, sekejap halal, sekejap haram. Ada tak benda yang haram sampai bila-bila? Ada. Arak, judi, riba, itu haram. Makan harta anak yatim juga haram. Isu yang saya nak timbulkan. Berapa ramai kalangan kita yang datang tarikh malam ni yang bekerja, sama ada swasta ataupun kerajaan, tukar dah kepada KWSP, EPF, patuh syariah. Kalau tak tukar, apa kesan dia? Kita laborkan duit kita di tempat pelaburan yang bercampur halal dengan haram. Sedangkan kita ada pilihan. Ada pilihan tak untuk tukar? Pergi tukar. Mulai 1 hari bulan 1 2017. Rupanya orang Islam yang puasa, yang semayang, yang puasa, yang zakat, yang haji, 15% sahaja yang tukar skim patuh syariah. Yang baki lagi 85% masih kekal biar duit dia dilaburkan di tempat yang tidak patuh syariah. Tak patuh syariah ni bahasa ekonomi, bahasa agama, tempat yang tidak halal. Lagi kasar,
kita laporkan tempat yang tidak halal, maka dividen yang kita dapat juga bercampur. Saya beritahu di sini, simpanan patuh syariah untung yang dibayar adalah 4.75%. Manakala yang konvensional yang dia bayar 5.35. Sedangkan kalau kita mati, KWSP yang kita keluarkan semua menjadi pusaka yang halal, tapi tolak zakat dulu. Sebaliknya yang tak patuh syariah ikut kajian yang semasa, untung kalau 100,000 boleh ambil hanyalah 25,000 sahaja daripada dividen. Baki 75,000 kena tolak pada tempat-tempat yang sepatutnya bantu mal atau buat bantuan bagi jalan gitu-gitu. Soalan saya, kita semayang tadi sikit pun tak boleh ada hadis Nabi. Dalam solat tak boleh baca hadis Nabi. Kalau baca hadis Nabi batal. Solat boleh baca Quran saja. Hadis yang bentuk doa boleh, tapi tak boleh baca masa berdiri. Masa berdiri iftitah saja. Kenapa kita patuh, kita taat, makan minum, tengok jam lagi tak masuk, tak buka puasa? Kenapa? Tapi masalah yang kita duk cari, makanan kalau telur ayam, telur tak basuh, kita tak beli. Makanan martabak, telur tak basuh, tak beli. Awak, telur tak basuh. Tapi makanan yang kita beli dengan duit yang kita tak cuci, hukum dia sama. Pelaburan yang tidak patuh syariah, hukum dia sama. Jadi malam ni saya nak ajak tuan-tuan, kalau ayah mati, ada wasiat, cek wasiat pada waris ke bukan. Ada banyak mana. Kat siapa yang boleh wasiat? Sebelum tu wajib bayar hutang dulu, termasuk hutang kepada Allah, hutang kepada sesama manusia. Jadi saya ucap tahniah kepada semua. Malam ni 20 kan? Saya doa agak dah sebab tarawih kalau tazkirah 15 minit biasanya 20. Tahniah lagi sekali tuan-tuan mazhab Syafi'i. 20 ni mazhab Syafi'i dan juga mazhab 4 mazhab. Tarawih 8, kalau kita cek DNA dia daripada Berlin. Faham tak DNA? Made in Berlin. Punca dia mereka ambil sepotong hadis. Hadis tu cerita Nabi solat malam ikut Aisyah cerita tak lebih pada 11. Hujah okey, tapi kita akan rasa ada benda tak kena. Aisyah sebut Nabi solat Ramadan dan bukan Ramadan sebelah. Tarawih ada tak bulan tak Ramadan? Tak ada. Jadi sebelah itu bukan tarawih, tapi solat malam Nabi 8 rakaat campur 3 witir. Di tuan-tuan bila solat malam ni 20 mazhab kita lah. Adat kita mengaji lagi imam tak balik, kita dengar balik. Kalau tuan-tuan balik awal sakit perut tu cerita lain lah. Tarawih betul-betul adalah apa yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Dia kumpul ramai-ramai untuk solat dengan ikut Ubay bin Ka'ab. Sedangkan sebelum tu ada yang solat seorang, ada solat 2, ada solat 3, ada solat 4, ada solat 6. Takut nak solat berjamaah. Tiba-tiba Umar panggil Ubay jadi imam. Orang makin ramai. Umar kata, sebaik-baik bid'ah, benda yang Nabi tak buat tapi kamu buat tidak bercanggah dengan syarak, ialah solat tarawih. Jadi kita mengikut apa yang macam itulah. Kita tak nafilah tarawih pendek sikit kan. Kalau nak panjang, pergi masjid 5. Satu malam, satu juzuk. Malam ni imam dia masih lagi duk curi. Tahu tak curi? Satu juzuk dia curi satu muka surat. Tak faham. Satu juzuk 20 muka surat, dia akan baca 21. Malam berikutnya 20 ambil satu, 20 ambil satu. Malam 20 dia akan baca 21 juzuk.
malam 21 juzuk 22, malam 29 juzuk 30. Macam itulah. Jadi tanya sekali lagi tuan-tuan nak tarawih jadi lambat pula, dekat tu dulu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.